Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'il mursalin wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa bi niyatil qabul wa husuli ma'mun wa bi niyatil syifa wa bi niyatil qadhiha wa jaddi wal akhir wa bi niyatil fawzi wa husnul khatimah وبنية الفوز بحسن خاتمة عند الموت. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tiga kali. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah Ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah ala kulli halin wa astaghfirullah ala kulli dhanbi. Alhamdulillah ala kulli halin wa astaghfirullah ala kulli dhanbi. Alhamdulillah ala kulli halin astaghfirullah ala kulli dhanbi. Tersambung pengajian kitab Syama'il Muhammadiyah Imam At-Tirmizi. Dalam bab kita buat sedikit ulang kaji sebab dua bab ini kalau digabung memang panjang. Daripada bab 24 dan 25 25 dan 26 25 dan 26 yang berkenaan dengan roti dan juga makanan Nabi SAW ya. Roti kemudian itu lauk. Kenapa dipecahkan dua tajuk ini, roti dan juga lauk? Sebab roti adalah makanan yang biasa dimakan oleh Nabi SAW di dalam rumah bersama ahli keluarga. Ya, berbeza dengan makanan lauk yang lain. Itu tidak ada di dalam rumah baginda SAW. Dalam kitab ni lah yang abang tahu diceritakan di sini apa yang disampaikan dalam dipisahkan dua bab ini makanan roti dan juga lauk berbeza. Roti ini yang biasa Nabi SAW makan bersama ahli keluarga di rumah. Ya. Dan kita tahu bahawa Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah SWT. Ya. Sebab Nabi SAW sendiri memohon pada Allah SWT dalam sebuah hadis. Dalam sebuah hadis Nabi SAW berdoa minta pada Allah, ya Allah jadikanlah rezeki untuk keluarga Muhammad sekadar mencukupi saja. Nabi Muhammad SAW, Rasulullah sendiri berdoa jadikanlah rezeki untuk keluarga Muhammad. Nabi sendiri berdoa, sebut nama sendiri Muhammad, keluarga Muhammad. Kenapa? Sebab nama Muhammad itu subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi SAW macam mana cakap? Apa tak boleh cakap? Tak bagi tahu. Begitu mulianya nama ini Muhammad. Ya. Sungguh mulia sekali nama Muhammad ini.
Allah pun muliakan nama Muhammad. Ini, kerana di arash sana, di arash sana ada dua saja kalimat yang ada di arash. Allah dengan Muhammad. Masya Allah, tabarakallah. Maka Nabi SAW berdoa, Ya Allah, jadikanlah rezeki untuk keluarga Muhammad sekadar mencukupi sahaja. Apabila Nabi SAW doa begitu, maka tidak ada kita orang biasa ni, orang lain hanya mampu bersedih, hanya mampu mengasihani, simpati dengan cara kehidupan Nabi SAW. Tapi Nabi SAW memang begitulah sifat Nabi SAW dengan tawaduknya, dengan akhlaknya, dengan budi pekertinya Nabi SAW. Maka itulah yang patut jadikan contoh kepada seluruh umat manusia. Dan tidak ada, Nabi SAW tidak pernah mengeluh. Walaupun Nabi SAW berdoa begitu, Nabi SAW tidak pernah mengeluh macam kita ni. Kenapa sikit, kenapa ni, sikit-sikit. Ini je, dah sedap ni, merungut saja. Nampak makanan yang tidak sedap, masin lah, kurang garam lah, manis betul lah. Ada saja komplain kita. Tapi Nabi SAW, bila kita dengar sudah dalam dua bab ini, kita tahu macam mana Nabi SAW makan. Nabi SAW hanya makan sekadar mengisi perut yang lapar, menghilangkan rasa lapar saja. Sebab Nabi SAW tidak makan sampai kenyang. Itu memang sifat Nabi SAW. Itu memang cara dan akhlak budi, akhlak Nabi SAW. Kepribadian Nabi Rasulullah SAW, Nabi tidak pernah makan sampai kenyang. Jangan pula kita memang digalakkan makan berhenti sebelum kenyang. Tetapi jika ada makanan berlebihan di atas meja, di hadapan kita, maka kita lebih afdal mengambil lagi satu amalan sunnah Nabi SAW, iaitu jangan membazir. Jangan membazir. Karena itu membazir itu ada sudah dalam firman Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah sudah sebut membazir itu adalah saudara syaitan. Maka jika mana lebih afdal, berhenti sebelum kenyang ataupun makanan di depan habiskan. Maka yang lebih afdal adalah habiskan makanan di hadapan. Sebab zaman Nabi SAW, pada zaman Nabi Rasulullah SAW memang tidak banyak makanan. Tambahan lagi Nabi SAW makan hanya sedikit saja setakat untuk menghilangkan rasa lapar. Jadi mari kita tengok yang ulang kaji sedikit ciri-ciri roti Rasulullah SAW. Sebab makanan itu bukan makanan kegemaran, tapi itulah makanan lazim bagi Rasulullah SAW. Sebab itulah makanan yang ada di rumah. Bukan bagi tahu inilah kegemaran Nabi SAW, tidak. Tapi Nabi SAW itulah amalan rutin Nabi SAW. Bila makan macam kita hari-hari, kita punya rutin makan apa? Nasi. Kan? Lepas itu ayam. Mie goreng. Itu makanan lazim sudah. Tapi bagi Rasulullah SAW, makanan lazim baginda adalah roti. Jadi roti yang kita dengar pertama adalah roti tepung. Ada dua jenis tepung. Ingat lagi. Satu tepung barley. Tepung gandum itu jarang sekali. Itu gandum mahal. Gandum itu bersih, halus, dan sedap. Tapi yang biasa yang dimakan oleh Nabi SAW adalah tepung barley. Tepung barley ini kasar. Dia kasar. Dan kedua adalah tepung yang tidak ada nama, tapi dipanggil tepung kasar. Bukan tepung barley. Tepung biasa, tapi kasar. Tepung biasa, tapi kasar. Sama ada tepung barley atau tepung biasa. Dua-duanya kasar. Dua-duanya kasar. Dan cara macam mana nak macam kalau zaman sekarang, kalau nak buat tepung, dia ada satu mesin ni, dia akan ditapis. Dia tapis dulu, dikasih bersih dulu dia punya jerami dia, kan, sama jerami itu dikasih bersih, dikasih buang dulu, tinggalnya itu yang biji gandum dipanggil. Lepas biji gandum itu sudah ditapis, sudah dibersihkan, baru dianyak, dilanyak, diuli. Dikasih hancur macam di bulldozer tu. Di situ baru jadi tepung. Diuli kan. Begitu juga. Tapi Nabi SAW tidak ada, dia panggil apa itu? Penapis tu. Penampin. Apa namanya? Penampi itu. Bikin untuk bersihkan jerami itu. Untuk bersihkan jerami itu kena guna penampi.
Ya, tapi tidak ada Nabi SAW tidak ada tu benda tu dulu. Jadi macam mana nak bersihkan? Mentiup dia. Kan? Dengar, ingat lagi. Mentiup saja. Ya. Tapi kalau terbang? Apa? Kalau terbang? Yalah, itulah mau di kasur. Kasih terbang, buang dia punya yang tu. Dia punya jerami tu. Jerami tu yang lagi kasar itu tak boleh dimakan tu. Ya. Ya, ada satu lagi. Cara Nabi SAW, ingat. Roti yang selalu dibuat, yang ada di rumah Nabi SAW, roti yang dibuat daripada tepung bali, yang diperbuat daripada tepung kasar. Roti-roti ini Nabi SAW hanya makan sekadar begitu saja dengan keluarga. Tidak pernah dia kata makan boleh sampai kenyang 2 hari. Tidak pernah kenyang 2 hari betul-betul. Hari ini makan mungkin hilang sudah lapar. Besok dah makan sudah. Berhenti lagi makan. Tak ada lagi makan. Karena Nabi SAW banyak beribadat. Ya, lebih banyak beribadat daripada kita yang lain manusia biasa ini. Ya. Dan ada satu lagi hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas, tidak sebut semalam. Nabi SAW tidak pernah menyimpan sebarang makanan untuk hari esok. Nampak? Nabi SAW di rumah, Nabi SAW tidak pernah ada kata, okey ini makanan kita simpan untuk besok makan. Tidak ada. Kita peti sejuk penuh. Stok banyak di peti sejuk. Stok banyak di store. Habis ambil. Nabi SAW tidak pernah simpan makanan untuk hari esok. Apa yang ada hari ini, itulah yang Nabi makan. Hari ini tidak ada makanan, puasa lah. Allahumma salli ala sayyidina. Begitulah cara Nabi SAW melalui kehidupan baginda, ya, setiap hari. Tepung yang daripada tepung kasar tu, aduh, sedih nak baca ni. Tu dah ingat tu. Ya, yang dikatakan yang tepung kasar tadi tu, macam mana dia guna penampi. Tidak ada penampi masa itu. Jadi macam mana nak bersihkan jerami tu. Tiup. Tepung kasar tu. Bayangkan tepung kasar tu sudah jeraminya begitu kasar. Ditiup saya tu bukannya bersih betul. Masih ada lagi sana. Jadi diuli bersama dengan jerami lagi. Kasarnya ya Allah. Ya. Kalau abang rasa diletak di depan kita ni, tak tahulah kita mampu makan ke tidak. Walaupun kita lapar betul tahap gaban pun, abang rasa kalau ada tu tepung kasar diletak di sini pun, belum tentu kita mau makan. Sanggup lagi puasa. Allah Akbar. Dan apa lagi? Nabi SAW, macam mana amalan makan roti di rumah Nabi SAW? Tidak ada, pakai meja. Nabi tidak makan menggunakan meja. Macam kita ada meja berkaki. Di lantai lah. Atas tanah, betul. Dia beralaskan satu alas yang tinggi sikit. Lebih kurang macam beginilah. Lebih kurang lah. Tujuan itu, alas itu, supaya tidak terlampau tunduk sewaktu makan. Ya, itu dipanggil macam istilah kita meja. Tapi meja ni kalau ikutkan bahasa, meja maksud alas yang berkaki. Itu meja. Tapi meja dulu Nabi SAW tidak pakai meja. Tidak buat meja. Tidak makan di atas meja. Tapi pakai satu alas di situ yang lebih tinggi sikit, agak tinggi, sekadar gitulah. Sepanjang kehidupan Nabi SAW, daripada hidup, sepanjang hiduplah, sampailah Nabi wafat. Nabi tidak pernah makan makanan roti yang lembut, yang enak macam kita sekarang ni. Roti canai. Apa lagi? Roti, adalah sekarang juga yang roti ni. Asal namanya roti gandum yang berbuat daripada tepung gandum yang sedap ini, memang tidak ada. Ya. Tidak pernah Nabi SAW merasainya. Ya. Baik, kita tengok yang lauk pauk pula. Itu tadi makanan, sewaktu berada di rumah. Tapi kita tengok dia lauk pauk pula. Apa jenis lauk yang Nabi SAW makan? Kita kemarin ada cerita tentang bagaimana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menyediakan roti dan cuka. Kan? Nabi SAW, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menyediakan makanan roti macam biasa, roti kasar lah. Sama ada roti bali atau roti kasar, disediakan roti itu dengan cuka. Jadi Nabi SAW pun bermesra dengan isteri
berjenaka sekejap, berlawak sikit, kita bahasa kita berlawak sikit, tanya, tiada lauk kah? Tiada lauk kah? Sayyidatina Aisyah pun menjawab, dalam rumah ni tidak ada lauk kecuali cuka saja. Maksudnya nak makan roti itu dengan cuka. Kadang-kadang roti pun ada cuka saja. Jadi mau makan cuka saja, tak ada apa-apa. Cuka waktu itu lebih senang didapati daripada makanan yang lain. Kemudian apa Nabi SAW buat? Apa Nabi SAW kata? Nabi SAW kata, sesungguhnya cuka itu adalah apa Nabi kata? Makanan itu sebaik-baik makanan. Sebaik-baik makanan. Tujuannya untuk, Nabi SAW cakap begitu, tujuannya untuk mengambil hati istri Sayyidatina Aisyah supaya tidak kecil hati. Nah, ini hadis boleh hafal. Sebab ini popular ni. Tengok, diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah sendiri. Maksud hadis, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, ataupun beliau Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik makanan ialah cuka. Sebaik-baik hidangan, sebaik-baik makan, sebaik-baik hidangan ialah daripada cuka. Nah, boleh hafal hadis ni, pendek je. Daging ayam, apa yang kita tahu tentang daging ayam? Hadis malam. Apa? Tentang yang I tahu. Anda tahu namanya, tapi yang cakap dia orang. Orang tu nampak sahabat Nabi makan ayam, daging ayam, and then dia bilang ayam tu makan tai. So, Najis bah. Najis. And then Tai. And then Nabi Musa. Nabi apa tu namanya? Abu Musa Asy'ari. Abu Musa Asy'ari. Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu. Pun bilang apa ni? Marilah sini. Makan tai. Marilah sini makan tai. Jadi ayam. Ingat hadis ni, diceritakan, maksud hadis diceritakan daripada Zahdam Al-Jarmi. Beliau menceritakan, kami, iaitu dialah Zahdam ini ya. Zahdam Al-Jarmi bersama-sama dengan Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu. Dia orang bersama-sama, kemudian datang lagi satu orang lelaki dari satu kaum, datang meminggirkan diri. Bila dia dipanggil jemput makan, dia datang kemudian dia meminggirkan diri. Dia melarikan diri lah. Kira macam dia tidak mau dekat. Jadi ditanya, kenapa? Sebab dia kata, saya sedang melihat ayam ini. Ayam ini telah makan najis. Dia telah makan najis. Kemudian tu dia bilang, saya telah melihat makan binatang tersebut makan sesuatu yang kotor lah. Maka aku bersumpah bahawa aku tidak akan memakannya. Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu pun berkata kepadanya, marilah sini makan, kerana sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah SAW memakan daging ayam. Bak-bak. Ayam wujud kalau Mestilah. burung? Ayam mestilah ada. Jadi Unta of course. Tanya lagi burung wujud. Ada sudah merpati, halah jalah. Tanya lagi. Biawak, kambing. Ada. Lepas daging ayam kita tengok daging burung. Nabi SAW pun pernah makan daging burung, dipanggil hubara. Sejenis burung yang bernama hubara. Nabi SAW pernah makan sejenis burung yang bernama hubara. Kemudian kita tengok hadis lagi, minyak zaitun. Tadi apa tu? Kita sudah tengok cuka. Lepas cuka kita dengar pasal daging ayam. Lepas daging ayam kita dengar pasal daging burung. Daging burung yang bernama hubara. Lepas sekarang kita dengar lagi zaitun. Zaitun ni
buah zaitun pun dimakan begitu saja, ataupun minyaknya untuk dimakan pun boleh, ataupun dimakan minyak zaitun ataupun dibikin lauk, campur dengan sayur ke lauk, itu memang sangat baik untuk kesihatan. Kerana apa? Pokok zaitun adalah pokok yang diberkati. Dalam surah Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Shadaqallahul azim. Baik, lepas itu tadi cerita buah zaitun. Sekarang kita tengok pula labu. Apa yang kita ingat tentang buah labu ini? Ingat lagi apa cerita tentang buah labu? Nabi SAW ingat lagi, bila dihidangkan makanan dalam satu majlis, dihidangkan kambing, apa tu, kodit, ingat kan? Daging kecil-kecil. Dihidangkan roti, apa lagi? Dihidangkan labu yang berkuah tu, ingat? Sama kodit. 3 ni, ingat kan? Kan? Kodit tu yang daging kecil-kecil. Tapi Nabi SAW hanya petik tu, labu saja dia letak dalam talam, ingat? Bukan talam, sorry. Kan Nabi SAW dijamu dalam satu majlis di rumah di seorang sahabat. Dalam majlis tu diletakkan talam tu, ada roti di atas, di dalam talam tu ada roti, ada buah ada labu dengan labu yang berkuah tu, kan? Lepas tu ada apa lagi? Qadid. QADID, qadid. Yang daging, tak sebut daging apa, tapi daging yang dipotong-potong kecil. Yang dipotong kecil. Jadi Nabi SAW ambil apa? Nabi SAW petik tu, atau pick up itu apa? Yang diambil oleh baginda adalah labu. Nampak? Di situ sahabat nampak Nabi ambil labu, maka selepas tu, Sayyidina Anas kalau tak silap. Sayyidina Anas lepas itu dia terus makan labu je. Kemudian aku menunjukkan labu dia. Dia lah Sayyidina Anas 6. Apa? Ni lah. Apa baca sekali lagi ya. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan seorang tukang jahit menjemput Rasulullah SAW, menikmati makanan yang dimasaknya. Anas menceritakan, lalu aku pergi bersama Rasulullah, dihidangkan kepada baginda roti, kuah sup bersama labu dan qadid. Aku melihat baginda mengutip labu di sekitar makanan dalam talam itu. Sayyidina Anas berkata, sejak hari itu aku berterusanlah aku menyukai labu. Disebabkan Nabi suka makan labu, Sayyidina Anas kata, selepas ni aku suka makan labu. Nampak? Itu tandanya, tanda kecintaan para sahabat kepada Nabi SAW. Apa yang Nabi suka, itu sahabat suka. Apa yang Nabi tak suka, itu sahabat tidak suka. Shut up. Lama. Baik. Sambung tadi. Berhenti sampai di yang tadi tu, makanan apa, roti yang dihidangkan oleh tukang jahit tadi tu, menghidangkan makanan tu, dia menjemput Rasulullah untuk datang makan, dia masak sendiri, dia jemput makan roti, disidangkan roti kuah bersama labu dengan qadid, daging kering yang dipotong-potong kecil, diletakkan di dalam talam. Kemudian Nabi hanya memetik buah labu tersebut. Nak menunjukkan Nabi SAW suka makan labu. Kemudian Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, selepas ni aku terus menyukai labu. Baik, makanan lagi seterusnya yang kita tengok Nabi SAW lebih suka adalah manisan dan madu. Ada dalam hadisnya. Pendek saja daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan bahawa Nabi SAW menyukai manisan dan madu. Pendek. Jadi mustahil tak boleh hafal. Boleh hafal hadis pendek begini. Selain daripada manisan dan madu, kita tengok daging makanan seterusnya, daging panggang. Kita tengok apa tu daging panggang. Daging yang dibakar, yang dipanggang. Dalam hadis diceritakan daripada Abdullah bin Al-Harith radhiyallahu anhu bahawa kami telah makan bersama Rasulullah SAW. Kami telah makan bersama Rasulullah SAW daging bakar dan daging panggang di masjid. Jadi maksudnya keharusan makan dalam masjid, tidak ada halangan.
Tapi dengan syarat bila kita makan di masjid jangan kita mengotorkan di masjid. Makanan dulu bukan macam makanan sekarang. Makanan dulu kering-kering dan tidak banyak jenis. Sekarang ni kita tidak digalakkan. Boleh makan dalam masjid tapi jangan dikotorkan. Dan kalau boleh jangan dihidangkan makanan macam tu apa tu? Apa dipanggil tu? Catering. Letak catering dalam masjid itu macam tidak beradab dalam masjid, ya. Nak makan dalam masjid boleh silakan, tapi ambil makanan duduk dalam masjid, makan makanan jenis yang ringan-ringan saja, tidak ada masalah. Jangan makan makanan yang berlauk-lauk, berkuah-kuah, confirm bertumpah-tumpah. Itu yang tidak digalakkan. Ulama mengatakan jangan kita buat begitu dalam masjid. Itu dengan daging panggang. Daging panggang boleh makan dalam masjid. Selain daripada daging panggang yang dibakar, apalagi makanan Nabi SAW suka, yaitu daging lengan. Kita sudah dengar kemarin kan, daging lengan, bagian lengan nih. Kenapa Nabi SAW suka makan daging lengan? Coba begitu. Siapa ingat? Tidak. Sedap lah. Memanglah sedap. Lagi satu, ada sebutkan dalam hadis. Tidak. Cepat dimasak. Dia cepat masak, bukan cepat dimasak. Dia cepat masak. Maksudnya kalau dipanggang di bagian lengan ini dia cepat masak. Kalau bagian paha begini, kalau mau panggang, cengung, tunggu berjam-jam kali baru masak sampai di dalam isinya masak. Tapi lengan ni kalau dimasak, dia cepat masak. Nah, itu hebatnya Nabi SAW. Itu mujizat, salah satu mujizat Nabi. Nabi tahu bagian-bagian mana yang cepat masak. Bukannya Nabi masuk dalam tukang masak. Nabi tidak pandai masak, tapi Nabi SAW tahu mana yang lebih cepat masak. Masya Allah. Orang yang tidak tahu masak, tapi dia tahu tentang makanan. Kan hebat namanya. Dan satu lagi cerita tentang daging lengan ini. Apa dia? Yang dijemput Yahudi untuk makan. Yang bernama Zainab. Harith binti Al-Harith. Ingatkah? Al-Harith. Al-Harts. Zainab ni, orang Yahudi ni, dia telah memasukkan racun dalam daging lengan. Kemudian daging lengan itu berkata kepada Nabi SAW bahawa dia telah diletakkan racun. Masya Allah. Itu tanda mukjizat daripada Nabi SAW. Boleh berkata-kata. Daging itu berkata-kata dengan Nabi SAW. Jadi racun itu tidak memberi kesan kepada Nabi SAW. Walaupun Nabi SAW sudah termakan sedikit daging itu. Sudah termakan baru daging itu berkata, aku telah diracun ya Rasulullah. Tapi dengan izin Allah, racun itu tidak memberi kesan kepada Nabi SAW. Itu yang bagian lengan. Bagian lengan. Ingat tuh. Ingat hadis ini. Ingat ini. Sebab ini cerita ni memang jadi cerita banyak kali dicerita oleh ustaz-ustaz para asatizah di dalam ceramah-ceramah. Daging makanan yang diracun oleh Yahudi yang dengan niat mau mencedera atau membunuh Nabi SAW. Tapi kemudiannya Nabi SAW memaafkan. Masya Allah, itu pengajarannya. Jadi apa pengajaran kita boleh jumpa? Ya, saya Umar. Apa yang kita boleh dapat daripada pengajaran hadis tadi itu, selain daripada kita tahu yang Zainab, orang bangsa Yahudi ini yang bernama Zainab ini telah meracun Nabi SAW, kemudian tidak ada kesan langsung sebab dengan izin Allah Ta'ala Allah pelihara Nabi SAW, kemudian membenarkan daging itu berkata-kata kepada Nabi SAW. Selain daripada itu, apa lagi yang kita dapat belajar daripada hadis ini? Yaitu keharusan kita umat Islam memakan ataupun menunaikan jemputan orang bukan Islam. Maksudnya kalau orang Islam jemput kita makan di rumah dia, hukum dia harus. Dia jadi harus dulu. Tapi bila sampai di rumah dia, kita tengok mana yang halal dan halal. Itu wajib kita perhatikan. Ambil perhatian. Tapi jangan, salah satu adab di rumah orang, jangan kita tanya dia, halal ini? Sendiri dia tahunya. Sendiri kena yakin. Kalau kita tengok ayam yang dimasak, itu paling jangan makan. Cari alasan supaya kita bagi tahu kita tidak dapat makan. Jangan begitu, aku nak makan ni, kau masak, kau Cina, kau masak ini, kau Cina, halal, dah halal, haram ni, haram, finar. Jangan begitu. Jangan cakap begitu.
kita raikan, tapi kita jangan meluka ataupun menyinggung perasaan tuan rumah. Kita jangan menyinggung perasaan tuan. Kita kena beradab di dalam rumah. Tak kisah rumah orang Islam kah, bukan Islam. Wajib kita beradab di dalam rumah mereka. Antaranya ialah bila kita makan, kita pastikan makanan itu adalah halal dan thayyiban. Kalau dia bidang tidak semua yang kita boleh makan, kita cari yang boleh kita makan. Contohnya gula-gula. Benda-benda yang kita tak confirm macam buah. Confirm lah mana buah bukan orang masak. Buah ni yang dipetik itu tiada masalah untuk dimakan. Walaupun orang bukan Islam yang menyajikan, menghidangkannya. Buah apple, kita ambil apple tu makan. Ambil buah. Nanti sudah makan, kenyang sudah saya. Saya sudah makan tadi ini, saya makan ini buah. Itu cara kita beradab dengan orang tuan rumah yang bukan Islam. Nanti jangan kita nampak, ini dia masak ayam. Ayam kan ni? Ayam halal. Tapi tak tahu kan dalam ayam tu mungkin dia simpan itu arak. Orang bukan Islam, orang Cina khususnya, kalau makan masak ayam ni dia suka campur arak. Walaupun ayam. Jadi itu yang bahayanya. Walaupun sayur pun kita tidak tahu. Minyak tu mungkin minyak bab 1. Tidak, ada orang ni kita tidak tahu. Orang ni tidak tahu. Kita anggap yang orang ini tidak tahu yang kita ni, bagi kita orang Islam asal bukan bab 1, kuyuk, anjing, itu dorang bagi dorang, Islam boleh makan. Jadi apa yang dorang masak tu dengan minyak ngongok pun dorang tidak kisah. Dorang akan sidang saja. Kenapa setiap kali dorang Islam tu mesti letak arak? Mana abang tahu? Sedap lah. Okey, sekarang seterusnya. Jangan kita tahu panjang. Banyak ni. Hadis seterusnya, makanan seterusnya ialah bahagian belakang. Ini ada satu hadis, dengar. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya daging yang paling enak ialah daging di bahagian belakang. Tengok. Di sini Nabi SAW sebut lagi di hadapan seorang sahabat bagi tahu daging yang paling enak ialah daging di bahagian belakang. Sama ada ini kita tak tahu, abang cuma baca sajalah. Hadis ini menunjukkan bahawa Nabi SAW ada kalanya memakan daging di bahagian lain selain daripada lengan dan baginda turut menyukainya. Namun baginda paling suka daging bahagian lengan sebagaimana diceritakan oleh hadis-hadis sebelum ini. Kerana bahagian ini bukan sahaja lazat dan enak, tapi juga cepat empuk apabila dimasak. Maksudnya dia cepat masak di sini. Masih lagi bahagian lengan. Walaupun dalam hadis ni Nabi SAW bagi tahu daging yang paling enak ialah daging di bahagian belakang. Nampak? Dia bercanggah lagi dengan hadis tadi kan? Kenapa sudah bagi tahu? Nabi SAW ni bila duduk bersama sahabat ini Nabi SAW akan sebut yang sesuai untuk Bila Nabi SAW bersama sahabat B, Nabi akan sebut sesuatu tentang yang baik untuk sahabat B. Faham tak? Kalau bersama Sayyidina Anas, mungkin Sayyidina Anas Rasulullah nak bagi tahu dengan Sayyidina Anas apa yang paling sedap? Bahagian lengan. Bahagian lengan, labu. Ingat tadi tu labu tu? Itu Sayyidina Anas kan. Dengan tadi yang bahagian lengan tu Nabi bersama siapa? Yang bahagian lengan tadi tu Nabi bersama siapa? Yalah Yahudi tu. Tapi siapa Penjahit baju. Abu Hurairah. Nampak? Dia sama Abu Hurairah, Sayyidina Abu Hurairah anhu, Nabi pula beritahu, dia Nabi SAW suka makan bahagian lengan. Nampak? Lepas tu nanti bersama Sayyidina Anas labu. Sayyidina Abu Hurairah bersama kata daging lengan. Lepas tu yang cerita bersama yang pasal Yahudi yang Yahudi bagi makan racun itu. Itu Ibnu Mas'ud. Maksudnya Ibnu Mas'ud ada bersama Rasulullah sama waktu ketika itu. Jadi sekarang ini bersama Sayyidina Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, Nabi SAW bagi tahu lagi dia apa? Sesungguhnya yang paling enak ialah daging bahagian belakang. Jadi apa? Kita dengar sejak cerita itu. Kita ambil maknanya bahagian daging ni banyak bahagian ni sedap-sedap. Tapi kalau kata ulama kita balik pergi bahagian lengan tadi. Sebab itu banyak hadis yang mengatakan Nabi SAW suka bahagian lengan. Daging bahagian lengan. Kerana bukan saja dia sedap, tapi dia juga cepat masak.
Roti dan cuka tadi tu kita sudah dengar. Kita dengar apa ni? Ini yang baru ni. Tadi tu ulang kaji yang semalam tu. Nampak? Sekarang kita habiskan baki tadi. Kita pergi ke roti dan kuah daging yang dipanggil tharid. Ingat lagi kan tharid? T-S-A-R-I-D. Ingat ni tharid. Roti dan kuah daging. Roti, lepas tu ada kuah daging. Itu kegemaran Nabi. Itu sedap betul. Sampai sekarang pun masih sedap. Itu amalan Abah kalau kita makan di apa? Kalau Abah pergi bukan Masyawi. Ingat lagi tak Masyawi? Masyawi dulu di Sepanggar dekat Tang Dinasti di bawah tu. Ada yang kambing nasi Arab tu. Abah suka makan roti lepas tu kuah dengan kuah kambing. Itu maksudnya dia roti dengan kuah kambing. Tengok hadisnya, dengar hadis ni. Diriwayatkan daripada Abu Musa al-Asy'ari lagi. Diriwayatkan daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan Nabi SAW bersabda. Apa kata Nabi SAW di hadapan ataupun apabila didengar oleh Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari ini. Kata Nabi SAW, kelebihan Aisyah berbanding wanita-wanita yang lain seperti kelebihan tharid ke atas makanan yang lain. Apa maksudnya? Kenapa Nabi SAW kata gitu? Dalam hadis di atas, Nabi SAW menyebutkan kelebihan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dengan mengumpamakannya, dengan membandingkan, bukan umpama, mentamsilkannya seperti tharid, sejenis makanan. Tharid ini makanan roti dengan kuah daging. Masya Allah. Sedap. Tapi tharid ialah, dengar dulu, tharid adalah roti yang berlaukkan kuah, biasanya bersama daging. Iaitu dicebis-cebiskan roti, kemudian dicecahkan dengan kuah. Macam Abah makan tu. Abah paling suka roti dicecah dengan kuah. Itu kita panggil kuah kambing tu? Stew, masak stew. Tahu stew kambing. Dia kuah pekat, lepas tu daging kambing, ada tulang, ada sayur. Cecah dengan roti. Masya Allah. Itulah paling sedap. Kalau Abah pergi Masyawi, itu je Abah makan. Melihat kepada manfaatnya, kemampuannya mengenyangkan, kemudian mudah ditelan, dan kelazatan dan keenakannya, maka tharid ini merupakan makanan yang terbaik berbanding makanan-makanan yang lain. Begitu jugalah dengan kelebihan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berbanding dengan wanita-wanita lain di kalangan umat ini. Tidak faham lah. Nak bagi tahu kelebihan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ini, kedudukan Sayyidatina Aisyah ni begitu mulia. Ialah bukan nak kata dia lebih mulia daripada Nabi. Nabi nak bagi tahu Sayyidatina Aisyah ini jika dibandingkan dengan semua umat manusia selepas kita lah, umat kita semua ni, semua umat manusia ni, dia lebih baik, lebih mulia daripada semua orang. Nak bagi tahu makanan tharid tadi itu lebih baik daripada semua makanan yang lain. Maksudnya tadi tu kita angkat makanan semua yang lain. Nabi kata ini sedap, ini sedap, ini sedap. Tapi bila ini sudah muncul tharid, dia di paling atas. Dia seperti kelebihan tharid. Nak mengumpamakan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha lebih baik, mulia daripada semua manusia lain. Kedudukan dia lebih tinggi. Bukan dia lebih hebat, bukan kata. Nabi kata mulia, dia lebih mulia lah. Bukan dia lebih hebat, tidak, mulia. Maksudnya kalau kita tengok kedudukan dia lebih tinggi. Di sisi wanita-wanita yang lain. Baik. Itu yang tharid tadi tu. Ingat tu tharid. Jadi ini mesti mau ingat tharid. Kita tengok lagi lauk yang lain. Susu beku. Apa ni susu beku? Okey, diriwayatkan daripada Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau telah melihat Rasulullah. Tengok. Ini hadis bukan daripada sabda Nabi, tapi hadis ini adalah menceritakan tentang perbuatan Nabi. Tengok. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa beliau melihat Rasulullah SAW mengambil wuduk setelah memakan sepotong susu beku. Apa itu susu beku? Cheese. Susu beku ni cheese. Cheese lah. Memakan sepotong susu beku. Kemudian pada waktu lain beliau melihat baginda memakan daging bahu kambing. Wow. Ni. Selain itu baginda mengerjakan solat tanpa mengambil wudu.
Nak beritahu apa? Tafsir hadis ni ya. Hadis di atas menceritakan bahawa Nabi SAW makan susu beku, cheese. Kalimah aqitin, akotin. Dalam hadis di atas menurut ulama ialah susu yang dibekukan atau dikeringkan dengan api. Juga diceritakan dalam hadis tersebut Nabi SAW makan daging bagian bahu kambing, itu makan bahu kambing. Nak tahu Nabi SAW makan cheese Jadi siapa yang suka makan cheese tu sunnah bilang lagi. So, Nabi kita apa yang Nabi makan kita ikut. Cheese, yes. Tidak semestinya panas. Dipotongnya cheese tu. Di Turki, tengok kalau di Turki makanannya biasa paling banyak orang makan di Turki apa? Selain daripada buatin cheese. Cheese di Turki, cheese adalah pengeluar cheese. Turki adalah pengeluar cheese terbesar di dunia. Tahu kan? Sebab cheese di Turki ini ada macam-macam cheese. Dia punya cheese menakutkan. Kadang-kadang cheese dia tu macam begini besar. Pasal potong. Cheese tu boleh buat begitu besar begini. Seram tengok. Ya. Okey, sudah panjang nanti. Sawik, makanan seterusnya kita tengok sawik. Apa ini sawik? Sawik adalah sejenis makanan yang dibuat daripada tepung gandum. Dengarkan hadisnya. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, Rasulullah SAW telah mengadakan walimah. Ini pun perbuatan, bukan sabdaan. Ini perbuatan Nabi, iaitu apa yang dilihat oleh sahabat. Rasulullah SAW mengadakan walimah. Tahu walimah? Kenduri kahwin lah. Walimah. Kalau sudah matanya begini-gini macam mau apaan sih. Sipak. Rasulullah SAW telah mengadakan walimah kenduri kahwin untuk perkahwinan baginda dengan Syafiyah dengan buah tamar dan sawik. Ini perkahwinan Nabi SAW dengan salah seorang isteri baginda, iaitu Sayyidatina Syafiyah. Jangan tanya, di sini tak disebut. Daripada hadis ini kita mengetahui satu lagi jenis makanan Nabi SAW, iaitu sawik, iaitu sejenis tepung, makanan yang dibuat daripada tepung gandum. Baginda dengan buah tamar ya. Dalam majlis perkahwinan, tengok Nabi SAW kahwin dihidangkan buah tamar dengan satu makanan dibuat daripada tepung gandum. Contoh tepung gandum yang kita ada ni apa? Cucur. Nampak? Macam kita buat cucur kan daripada tepung gandum. Kita buat cucur tepung contohnya. Sedap tu cucur tepung dengan buah tamar. Itu je makanan dihidangkan waktu Nabi SAW kahwin. Kalau kita, ya Allah, berpuluh-puluh ribu makanan, harga makanan, catering, beribu-ribu harga makanan, entah makanan segala macam catering yang ada, makanan yang kita hidang. Allahu Akbar. Jauhnya kita dengan daripada Rasulullah SAW ni. Mengadakan kenduri, dengar, ini pengajaran hadis. Galakan mengadakan walimah, iaitu majlis perkahwinan itu digalakkan. Hukumnya harus. Walimah bermaksud jamuan makan yang dibuat bersempena kahwin. Itu dipanggil walimah, iaitu kenduri. Ada juga ulama mentakrifkan dengan makna yang umum, iaitu jamuan makan yang dibuat bersempena berlakunya peristiwa baru yang menggembirakan atau menyedihkan. Daripada perkataan walimah tadi, kan walimah walimah, ingat tu. Walimah itu adalah jamuan makan sempena orang kahwin. Mengadakan kenduri sempena perkahwinan, dengar, mengadakan kenduri sempena perkahwinan adalah sunat muakkad. Sunat yang muakkad maksudnya sunat yang sangat dituntut. Adapun memenuhi jemputan itu adalah wajib, kecuali jika ada keuzran. Memenuhi jemputan itu wajib. Jika ada orang buat kenduri majlis, walimah, dan kita dijemput, wajib tunaikan. Wajib pergi. Kecuali uzur. Kecuali COVID. Adapun kecuali uzur. Kecuali. Wajib kecuali uzur. Kalau uzur tak payahlah pergi. Adapun kenduri-kenduri lain selain kenduri kahwin, memenuhi jemputan tersebut sunat saja, tidak wajib. Ini yang wajib kita tunaikan jemputan ialah walimah. Itu wajib. Tetapi kalau yang jemputan lain itu sunat saja, tidak wajib. Masakan yang disukai oleh Nabi. Apa dia? Banyak masakan Nabi kan? Sekejap.
Ini kita skip lah, panjang ni. Kita tengok daging kambing. Daging seterusnya adalah daging kambing. Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah. Dah sudah, baru dah lama tak nampak ni. Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan Nabi SAW datang menziarahi kami di rumah. Ini Sayyidina Jabir ni. Sayyidina Jabir bin Abdullah didatangi oleh Rasulullah SAW menziarahi rumah kami, lalu kami menyembelih seekor kambing. Geret seekor kambing untuk baginda. Lalu baginda berkata, seolah-olah mereka mengetahui bahawa kami sememangnya menyukai daging kambing. Tengok, ini cara Nabi SAW lagi mengambil hati seorang sahabat. Hadis ini terdapat kisah di sebaliknya. Ada panjang ni cerita ni sebenarnya daripada hadis, tapi dipendekkan. Nak bagi tahu apa? Sewaktu Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menjemput baginda dan sahabat-sahabat lain datang ke rumah, maka Sayyidina Jabir pun menyembelih seekor kambing. Krek. Mau masak untuk Rasulullah. Kemudian Rasulullah datang bersama sahabat yang lain. Kemudian Rasulullah kata apa? Kamu ni macam tahu-tahu, kan bahasa kita lah. Kau ni macam tahu-tahu je aku suka makan kambing. Macam gitu. Itu abah kata. Macam kita, macam bahasa kita. Macam abah kalau pergi masjid. Tiba-tiba datang masjid solat, kemudian ada jemputan, bukan jemputan, kemudian ada orang letak makanan di luar. Sekarang tengok, stew kambing. Sekarang tengok, Masya Allah, macam tahu-tahu je aku lapar ni, suka betul makan kambing ni. Dihidangkan kambing. Masya Allah. Itu cerita tentang daging kambing. Itu hadisnya. Nak bagi tahu Nabi SAW memang suka daging kambing ini. Ya. Satu lagi, mungkin yang terakhir kali. Ada dua lagi. Satu, silk. Sejenis sayuran hijau. Nabi SAW pun makan sayur hijau. Mari kita dengar. Ada hadisnya. Sayur hijau. Maksud hadis diriwayatkan daripada Ummu Al-Munzir radhiyallahu anha. Dengar. Ummu Al-Munzir radhiyallahu anha, ibu kepada Munzir. Siapa Munzir ni? Beliau menceritakan Rasulullah SAW memasuki rumahku bersama Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma. Kami memiliki beberapa tandan kurma segar yang belum meranum yang digantung. Maka tengok. Nabi SAW ni pergi menziarahi rumah siapa? Sayyidatina Ummu Al-Munzir radhiyallahu anha. Rasulullah pergi ke rumahnya bersama Sayyidina Ali, nampak tu tandan kurma di atas gantung-gantung. Belum masak lagi lah. Maka Rasulullah SAW pun makan dan Ali pun makan bersamanya. Kemudian baginda berkata kepada Ali, cukuplah, wahai Ali, cukuplah. Engkau baru saja sakit, belum lagi betul-betul sembuh. Ini macam mana? Ya, ini pula hadisnya. Sayyidina Ali pun duduk dan tidak makan lagi. Rasulullah meneruskan makan. Kemudian aku masak si Sayyidatina Ummu Al-Munzir radhiyallahu anha. Kemudian aku memasak silk, sejenis sayur dan barley untuk mereka. Lalu baginda pun berkata kepada Ali, yang ini makanlah wahai Ali, ini paling sesuai untuk kamu. Kita tengok apa dia punya pengajar tafsiran hadis ni. Hadis ini menceritakan Nabi SAW dengan ditemani oleh Sayyidina Ali telah bertandang ke rumah Ummu Munzir radhiyallahu anha. Mereka dihidangkan dengan buah kurma segar, diikuti dengan silk, sejenis tumbuhan, sejenis sayur lah, dan barley. Nabi SAW tidak membenarkan Ali makan terlalu banyak kurma segar karena beliau baru saja sembuh daripada sakit. Adapun silk dan barley, baginda membenarkannya. Apa maksudnya? Kita tengok. Mana pengajaran hadis ni? Kita dapat mengetahui daripada hadis ni antara makanan yang dinikmati oleh Nabi SAW ialah kurma segar yang belum masak, ranum, dan makanan daripada sayur-sayuran bernama silk. Galakan melayani dalam hadis ini Nabi SAW mengajar apa? Amalan berpantang untuk orang sakit atau yang baru sembuh daripada sakit. Ini merupakan salah satu cabang penting dalam tib nabawi, pengobatan Nabi SAW. Dengar baik-baik. Kalau kita baru sembuh daripada sakit, kita kena jaga makan. Kita dapat melihat daripada hadis ini pengetahuan Nabi SAW tentang sifat-sifat makanan. Tadi apa sudah bagi tahu kan? Nabi SAW ni tidak campin masak-masak. Tapi Nabi SAW tahu tentang makan-makanan ni. Mana yang sedap, mana yang cepat masak, mana yang bagus makan, mana yang tak bagus dimakan. Sebab itulah baginda mengetahui apa yang sesuai untuk orang sakit dan apa yang tidak sesuai. Maka nyatalah kebijaksanaan Nabi SAW dalam makanan dan tib. Tib ini adalah maksudnya pengobatan. Tib.
Sifat barli yang lembut, senang dihadam dan tinggi khasiat pemakanannya menyebabkan barli sesuai untuk orang sakit yang sistem penghadamannya yang masih lemah. Tambahan pula apabila dimasak dengan sayuran silk akan menambah khasiatnya. Kurma pula memudaratkan jika dimakan terlalu banyak oleh orang sakit. Pak, kurma ni bagus tapi jangan makan banyak. Para sahabat ni dulu makan kurma saja. Itulah makan kurma banyak. Maka bila pergi rumah, masa pergi berziarah di rumah Sayyidatina Ummu Al-Munzir tadi tu radhiyallahu anha, Nabi SAW bagi tahu kepada Sayyidina Ali, janganlah kamu makan, cukuplah makan sikit saja. Jangan makan banyak kurma. Kamu tu baru saja sakit, baru sembuh daripada sakit. Orang yang sakit ni dan orang yang sedang sakit boleh makan kurma tapi jangan makan banyak. Sebab khasiat kurma ni terlampau tinggi. Ya. Dia takut-takut dia tidak boleh hadam. Kurma ni dia macam mana cakap, dia sangat baik, tapi bila kita sihat dia cepat hadam dan itu yang sebenarnya bagus. Tapi kalau orang sakit baru sakit ni, dia punya sistem organ dia ni mungkin tidak begitu cepat, apatah lagi kalau menghadam makanan. Jadi kalau dia banyak makan kurma, dia lambat menghadamkan makanan kurma itu boleh memudaratkan kesihatan dia. Hadam, dikasih hancur, dikasih lepas tu dicernakan masukkan dalam kita punya tubuh badan. Kita makan daging begini besar, ingat dalam perut dia jadi begitu kan? Dia mesti dihadam, dihancurkan, dikunyah-kunyah, dilenyit-lenyit gitu, dalam perut sudah, baru dia diproses dan seterusnya. Bila belajar sains. Tapi nak bagi tahu, sayur ni pula nak bagi tahu Nabi SAW ajar kita ni, kalau kita sakit banyak makan sayur. Banyak makan sayur kalau sakit. Sebab sayur ini lebih cepat dihadam. Itu makanya bila kita buka puasa, lebih baik kita makan dulu benda yang cepat dihadam. Contohnya sayur. Buah kurma boleh, sikit cukup. Sekadar untuk sebiji, dua biji, 3 biji, okey lah. Jangan banyak. Okey, tamar dimakan bersama roti. Ini kita tahu lah ini. Habis. Alhamdulillah, ini pun sama juga ni. Tambah dengan roti ni kita sudah tahu. Jadi kesimpulannya, tengok. Banyak kesimpulan. Kita tutup. Kita buat kesimpulan kita punya ni. Hadis untuk bab ini. Panjang bab ni. Masya Allah. Tentang makanan sejak. Kesimpulan hadis lauk pauk baginda. Antaranya ialah cuka, kurma, daging ayam, daging burung, hubara, kan? Minyak zaitun, labu, qadid, manisan, madu, daging rusuk kambing yang dipanggang, susu kering, itu apa? Cheese, daging lengan, itu favorite. Ingat, daging lengan favorite. Tapi bila ada tharid dia di atas. Ya, tharid itu adalah roti dengan kuah daging. Kuah ayam. Kurma segar, sayuran. Ini semua adalah kegemaran Nabi. Semua Nabi makan tu. Nabi SAW memuji cuka antara lauk yang sedap atau penyedap makanan yang paling baik. Cuka ini dia baik bila makanan kita dicampur dengan cuka, vinegar. Ya, sayur apa semua ada kita masak dengan zaitun, campur lagi dengan cuka. Dengan niat kita ikut sunnah Nabi, dapat pahala. Bila isteri-isteri kita masak, seorang isteri masak di rumah, masak untuk isteri, untuk ahli keluarga, dia masak sayur, dia guna minyak zaitun. Bismillah, selawat, niat ikut Rasulullah, dapat pahala. Masak sayur lagi, ikut sunnah juga, dapat pahala. Kemudian sayurnya dicampur dengan cuka. Diingat lagi dia sunnah. Maka ilmu itu kena ada pada seorang isteri. Kalau jika seorang isteri dia tahu amalan-amalan sunnah ini, maka bila dia buat sesuatu, innamal a'malu binniyat, dia niatkan kerana ikut sunnah Nabi, dapat pahala. Dia selawat, dia masak, dia selawat. Dia tahu ini kegemaran Nabi, dia tahu yang dia pernah belajar kan? Seorang isteri yang pernah mengaji ilmu, belajar ilmu, mengaji, dia tahu, maka bila apa yang dia buat tu, dia ikut sunnah, dia dapat lebih banyak pahala dia berbanding kepada wanita-wanita lain yang tidak mengaji, tidak belajar. Mau apa cucuk? Itu kelebihan seorang isteri, seorang wanita yang masak. Bila dia ada ilmu, dia masak semua makanan. Sebab orang yang biasa di dapur ni adalah wanita. Yang menyediakan makanan adalah wanita. Ya. Jadi bila mereka tahu, mereka belajar, maka bila dimasak,
Dia amal semua tu. Dia cari makanan-makanan kegemaran Nabi SAW, dihidangkan. Dimasak, dia selawat. Sambil masak, sambil selawat, sambil zikir. Punya banyak pahala seorang isteri. Bagi makan pun dapat isteri. Dia masak ikut sunat, dapat isteri, dapat pahala. Dapat Ha? isteri. Dia masak bagi keluarganya, dia dapat pahala. Banyak pahala. So, jika suami dia keluar pergi masjid, ingat, seorang suami kepada seorang isteri, bila suami dia pergi masjid, solat berjemaah, semua pahala suami itu dia dapat. Apa sudah bercakap ni kan? Dulu. Seorang isteri ni, bila dia redha ataupun dia suka nampak suami dia pergi solat berjemaah, dia suruh lagi. Kalau suami dia malas, dia suruh lagi, pergi kau solat berjemaah di masjid. Sebab kenapa? Sebab kau punya pahala solat berjemaah di masjid, dapat juga. Begitu. Lepas tu isteri dapat lebih lagi. Kenapa? Dia masak untuk suami, dia masak untuk anak, dapat pahala. Dia tahu Nabi suka masak pakai zaitun, minyak zaitun. Dia suka Nabi makan sayur, dia tahu Nabi suka makan kambing, dia tahu Nabi suka makan cheese, dia tahu Nabi suka makan dengan kambing. Semuanya tu dia masak tu kerana apa? Dia mau ikut sunnah. Dia ikut sunnah Nabi SAW. Dia tahu Nabi ini, dia masak, dia selawat. Dia kasih masak. Nah, kamu makan ni makanan sunnah Nabi SAW. Masya Allah, punya banyak pahala seorang isteri. Suami tak dapat. Suami masak sana, suami tak dapat isteri, pahala isteri. Tapi bila isteri pergi masjid, bang, masjid, solat jemaah. Okey. Apa yang suami dapat, semua masuk akaun isteri. Tapi tidak sikit pun mengurangkan pahala suami. Tapi apa yang suami buat, pahala dia 100, isteri dapat 100. Masya Allah. Kalau seorang isteri tahu benda begini, dia nampak suaminya tidak pergi masjid, dia ambil tu rotan, dia rotan suami dia. Pergi kau masjid. Maksa je kau ni, pergi masjid. Dalam hati, kau pergi masjid. Kenapa? Dia tanya, kenapa kau paksa aku ni? Kau nak pergi masjid, aku tak dapat pahala lah. Begini. Masya Allah. Hebatnya kalau semangatnya. Bagus kawin hawan. Tapi kalau kita mau masuk dia nunggu. Kita. No. Baik, alhamdulillah. Itu saja. Abang mau lah. Mau buat roti, mau masak. Kamu buat buat sarapan sendiri. Ada roti, ada cheese, kamu buat sendiri sarapan. Abang buat teh tarik. Kamu kasih habis kah cheese? Jadi yang dimasak semalam tu apa? Yang buat roti tu apa? Abang ada beli cheese. Sana di bawah telur. Abang letak. Buatlah roti itu sama cheese untuk sarapan, insyaAllah. Hadza billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban wa shifaa'an min kulli dhin wa amalan shalihan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wal hikmah. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal jununi wa juzama min sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul alim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ta'ala ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursali. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah.